Okey, dan seterusnya Sami, kita bersama dengan Dr. Syed Iskandar Syed Jaafar Al-Mazhar, seorang peguam yang baru sahaja menghadiri istiadat penghormatan terakhir bersama kepada Sultan Perak. Doktor? Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Doktor? Ya. Mungkin doktor boleh kongsikan bersama kami dan juga penonton di luar sana, mungkin pertama sekali iaitu suasana di Istana Iskandaria, kerana kami baru saja diberitahu yang doktor baru saja menghadiri istiadat penghormatan terakhir Sultan Perak, dan mungkin doktor boleh memberitahu suasana di sekitar Istana Iskandaria dan juga mereka yang datang memberikan penghormatan terakhir bagi Sultan Perak. Ya, suasananya amat suram sekali. Sewaktu saya menghadap dan berziarah menyembah sembah takziah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Raja Nazrin, baginda sendiri dalam mood yang agak sedih. Walau bagaimanapun saya tetap sampaikan ucapan takziah lepas menziarahi almarhum, dan juga takziah bagi pihak edisi baginda yang berada di hospital kerana menjalani pembedahan. Jadi ada dua kesedihan untuk baginda sebenarnya. Jadi suasana amat muram sekali, walaupun terlampau ramai VIP baru sampai, amat muram sekali. Dan itu setakat yang saya boleh update mengenai suasana di dalam Istana Iskandaria tadi. Dr. Syed, mungkin doktor boleh juga kongsi bersama kami dekatnya Paduka Seri Sultan Perak Sultan Azlan Shah kepada doktor sendiri. Begini Tuan, perkenalan saya dengan baginda almarhum adalah melalui siri kuliah undang-undang Sultan Azlan Shah yang dianjurkan oleh Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya. Setiap tahun baginda akan sentiasa hadir, kecuali beberapa tahun kebelakangan ini Kebawah Duli Yang Maha Mulia Raja Nazrin memohon maaf atas sebab-sebab kesihatan baginda tidak dapat hadir. Di program kuliah undang-undang inilah baginda sentiasa menjemput setiap tahun hakim-hakim ternama, terutamanya daripada United Kingdom, untuk memberi kuliah undang-undang yang dinamakan siri kuliah undang-undang Raja Azlan Shah. Dan antara tetamu ternama yang pernah memberi kuliah undang-undang termasuklah isteri Perdana Menteri Britain, bekas Perdana Menteri Britain Cherry Blair, dan bekas Perdana Menteri Britain sendiri Tony Blair. Dan selepas habis saja program, tetamu-tetamu jemputan akan diizinkan bergaul dengan baginda. Baginda sememangnya saya rasa ternanti-nanti nak jumpa dengan lebih informal dengan tetamu jemputan. Di situlah baginda akan mempunyai mood yang lebih ceria, bergurau senda dan tak ada protokol. Kita boleh bercakap dengan usik-mengusik, dan baginda tetap akan ketawa dan diusiknya balik kita. Jadi yang terakhir, kalau saya tak silap, tahun 2009 baginda almarhum ada menghadiahkan saya satu buku, Sultan Azlan Shah Law Lecture 2, Rules of Law, Written Constitution and the Common Law Tradition, iaitu kompilasi siri kuliah undang-undang yang mengandungi tetamu-tetamu jemputan hakim-hakim ternama dari luar negeri yang datang untuk memberi kuliah undang-undang di siri Azlan Shah Law Lecture. Dan sepanjang pertemuan dan juga pergaulan Dr. Syed Iskandar bersama dengan Paduka Seri Sultan Perak, mungkin ada interest atau minat lain selain daripada minat undang-undang yang disuarakan oleh baginda Sultan Perak yang dikongsi bersama dengan Dr. Syed? Sebenarnya bukannya saya ni bukannya berpeluang untuk berkongsi lebih dalam lagi minat lain baginda, tetapi yang saya faham daripada segi pergaulan dengan almarhum, baginda akan sentiasa mood akan menjadi lebih ceria bila dapat bersama dengan tetamu jemputan siri-siri kuliah undang-undang. Maknanya sepanjang 90 minit dengan keadaan yang amat formal, selepas itu
kita minum dan makan, bersantap bersama. Jadi suasana begitu adalah yang saya perhatikan amat sekali almarhum enjoy. Dia baginda memang menanti-nantikan peluang-peluang begitu. Dan tentunya mungkin terakhir sekali Doktor, tentang legasi dan juga warisan yang ditinggalkan oleh baginda Tuanku Sultan yang mungkin menjadi rujukan dunia undang-undang dan juga dunia kehakiman sehingga kini, dan juga legasi yang ditinggalkan oleh baginda kepada dunia kehakiman dan juga undang-undang yang mungkin yang Doktor ingat sampai sekarang. Begini Tuan, satu kes yang saya takkan dapat lupa ialah ketika baginda sendiri menjadi ketua hakim negara. Baginda begitu menegaskan kepentingan practice direction. Ya, maknanya practice direction ini adalah perkeliling yang dikeluarkan oleh mahkamah. Sebab ada dalam satu kes yang melibatkan kerajaan negeri Kelantan dan Petronas, isu pertikaian tentang status practice direction dipertikaikan oleh pihak-pihak yang bertelingkar. Tapi Ketua Hakim Negara dalam kes Jaya Sikaran tahun 1983, satu MLJ, iaitu baginda almarhum yang dirujuk dalam MLJ Malayan Law Journal sebagai Azlan Shah, Lord President, menegaskan practice direction amat penting. Ia berfungsi untuk lebih menjelaskan provisi-provisi undang-undang. Jadi tidak ada pihak sepatutnya mempertikaikan status perkeliling mahkamah. Itu yang ditegaskan oleh Ketua Hakim Negara almarhum Sultan Azlan Shah sebagai Ketua Hakim Negara di dalam kes Jaya Sikaran 1983 satu Malayan Law Journal yang disebut pada tahun 2011 dalam kes Petronas dan Kerajaan Kelantan. Itu yang saya nampak salah satu prinsip undang-undang yang baginda tinggalkan sebagai salah satu presiden, legasi supaya practice direction yang dikeluarkan oleh mahkamah dibuat untuk diikuti. Walaupun sudah ada kaedah-kaedah mahkamah, tetapi sebagai tambahan kepada kaedah-kaedah mahkamah, practice direction ataupun perkeliling mahkamah mesti dihormati dan dipatuhi. Itu ditegaskan oleh baginda di dalam kes berkenaan dan dirujuk sehingga kini oleh kes-kes terkini di Mahkamah Rayuan Putrajaya. Dan semalam kami juga sempat berbual dengan Ketua Hakim Negara Tan Sri Tun Arifin Zakaria, dan beliau menyatakan bahawa kes-kes dan juga peribadi baginda Sultan sewaktu menjadi Ketua Hakim Negara terus diteliti dan juga diguna pakai sehingga kini. Ya, memang benar. Jadi sebenarnya banyak bidang skop isu perundangan yang telah menjadi satu presiden, satu contoh diikuti oleh kes-kes terkini. Kerana apa? Kerana baginda almarhum, prestis baginda sebagai Ketua Hakim Negara adalah, kalau kita nak bandingkan, adalah baginda berada dalam lig yang sama dengan Tun Sufyan, dengan Tan Sri Harun Hashim, dengan Tun Saleh Abbas, dengan Tan Sri Wan Hamzah dan Tan Sri Azmi. Kebanyakan mereka dah jadi telah meninggalkan kita, kecuali Tun Saleh. Tetapi mereka ini adalah satu set, satu kumpulan hakim-hakim yang berjaya melakukan satu penghakiman yang betul-betul berkualiti yang diikuti oleh mahkamah kita pada hari ini. Okay. Ibaratnya kalau kita bandingkan dengan dunia seni, kita amat hormati P. Ramlee, Kasim Masdo, Aziz Sata. Itulah dalam dunia bukan saja oleh negara kita, malah negara-negara luar Commonwealth termasuk Britain, US, Europe, Australia, India. Inilah dia orangnya, almarhum Raja Azlan Shah. Dan bila kita buka saja report, laporan-laporan perundangan Malayan Law Journal, Current Law Journal, kalau kita tengok Azlan Shah LP itu merujuk kepada Ketua Hakim Negara Azlan Shah, dan Azlan Shah
itu merujuk kepada baginda sebagai hakim. Azlan Shah PJ itu merujuk baginda sebagai ketua hakim Malaya. Jadi baginda sebenarnya telah melalui semua peringkat perundangan, dan ketika baginda menjadi ketua hakim negara, bangunan Sultan Abdul Samad di depan Dataran Merdeka itulah yang menjadi sejarah di mana baginda sebagai ketua hakim negara. Okey.